itulah dia. Macam tadi kita kongsikan, kita sebenarnya nak bercerita ataupun nak tanyalah pengalaman kepada individu yang berkaitan kan. Berkaitan dengan cerita tular baru-baru ini tertukar bayi, dan selepas pertukaran itu dilakukan, cerita itu kecoh di social media. Kita dapati macam ada perkara-perkara baik juga yang kita boleh kongsikan. Selain daripada ibu bersama itu dah menjadi kawan, dan kita sendiri dapat pengajaran supaya cek, periksa betul-betul kan. Tapi kita nak tahu juga apa pengalaman mereka. Ya, betul. Jadi kita ingin perkenalkan ada 3 individu yang ingin berkongsi bersama dengan kita secara panggilan video. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama Dr. Fauzia Saad, pakar psikologi kaunseling dari UPSI, bersama dengan kita. Doktor. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, kedua-dua ibu kita bersedia bersama dengan kita. Puan Siti Suryani Wahidin dan juga Puan Diana Hanani Abdullah. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Okey, Puan Siti yang berbaju kuning dan bertudung hitam itu merupakan Puan Diana. Okey, sekarang ni kalian dah tahu siapa kita punya guest. Tapi mungkin ada yang tak tahu cerita dia ni. Jadi kita nak kongsikan terlebih dahulu cerita di sebalik bayi yang tertukar ini. Saksikan. Hati ibu mana yang tidak cemas tak kala bayi yang baru dilahirkan tertukar akibat kecuaian kaki tangan hospital. Dua keluarga yang 3 anak mereka tertukar sejak lahir 20 tahun lalu dipercayai akibat kecuaian kaki tangan sebuah hospital di Kota Baru, Kelantan telah melantik barisan peguam untuk menasihati dan mengambil tindakan undang-undang yang perlu. Sejak kebelakangan ini, isu tertukar bayi begitu hangat diperkatakan. Antara kes yang menjadi bualan rakyat Malaysia adalah kisah pasangan suami isteri yang berdepan saat mencemaskan apabila anak keduanya yang baru dilahirkan tertukar dan bukan kepunyaan mereka. Perkara itu disedari ketika ingin memotong tanda nama pada kaki bayi berkenaan dan mendapati bahawa ia milik wanita lain. Pada 27 Jun 2021 pula, kisah 3 bayi yang tertukar semasa dilahirkan 20 tahun lalu turut tular di media sosial. Hal ini mula menjadi tumpuan dan mengundang pelbagai reaksi orang ramai, termasuk memikirkan emosi ibu yang baru saja melahirkan anak. Pada pendapat saya tentang isu tertukar bayi ni, ianya sangat serius lah, sebab satu ia melibatkan emosi ibu yang lepas bersalin dan juga family, kedua-dua belah pihak. Dan lagi satu, akan bila tak tahu bayi itu tertukar, akan jadi satu masalah untuk satu masa akan datang. Sebagai contoh, bila bayi itu dah besar, dia nak berkahwin, itu akan bagi further problem lah untuk bayi itu sendiri dan juga keluarga dia. Bayangkan daripada perasaan gembira untuk menimang cahaya mata, jadi sedih apabila tahu anak itu bukan anaknya dan memikirkan keadaan anaknya yang sebenar. Selain itu, ia juga akan memberi kesan terhadap anak kecil itu daripada bukan sahaja waktu kecil, malah ketika sudah dewasa nanti. Bayangkan apakah perasaan anak itu apabila dapat tahu dia telah tertukar pada waktu kecil. Apakah perasaan dia terhadap ibunya, terhadap bapanya, terhadap hospital yang dia telah dilahirkan. Isu tertukar bayi tidak sepatutnya terjadi, sebab ianya akan memberi tekanan dan juga mengganggu emosi seorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak. Selain itu, benda ini akan menimbulkan komplikasi sekiranya dia nak kahwin kelak. Yang mana dia sendiri pun tak tahu bahawa pasangan tu merupakan darah daging sendiri. Saya sebenarnya terfikir juga kalau kata terkena dekat saya tertukar bayi. Jadi saya sebagai seorang ibu, saya akan mengambil langkah-langkah. Sebelum keluar hospital, saya akan memeriksa dulu betul ke tidak anak saya itu. Sebab wajah bayi ni semua sama sebenarnya. Kalau baru lahir tu akan sama. Benda ni bukan berlaku di hospital kerajaan ataupun swasta, sebab satu hari mereka akan sambut bayi bukan anak kita saja. Mereka akan sambut ramai bayi-bayi yang lain. Jadi sebagai seorang ibu bapa, untuk mengelakkan tertukarnya anak sebelum keluar hospital, saya berpendapat ibu bapa itu sendiri yang akan mengambil tindakan untuk memeriksa bayi kita betul sebelum kita keluar daripada hospital. Tidak mengharapkan 100% daripada hospital sendiri.
Baik, itulah yang terjadi. Rentetan daripada cerita yang kita kongsikan tadi, rumusan dia dan kata-kata daripada seorang ibu kan, apa sebenarnya yang mereka rasai. Jadi dua sudut yang berbeza, kita nak tahu pengalaman apa yang dirasai oleh kedua ibu itu dan juga dari sudut psikologinya, apakah implikasi yang akan berlaku terhadap ibu yang baru lepas bersalin dapat tahu anaknya tertukar. Ya, Puan Siti mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu. Puan Siti, realitinya kisahnya mungkin boleh kongsikan semula kalau tak keberatan lah sebab kita nampak tadi dah kendong anaknya. Dah bangun je. Puan Siti, mic-nya tak dengar. Mute Okay, test. Okey. Silakan. Bila tengok balik, teringat balik kisah momen yang terjadi tu memang sedih lah. Ya. Apa yang paling buatkan Puan Siti sedih? Paling yang diingati keadaan itu? Yang paling sedih bila dapat tahu yang baby tu bukan nama saya. So saya macam first benda ni tak pernah jadi. So saya pun tak tahu baby yang saya pegang tu anak saya ataupun tidak. Lepas tu bila lama-lama saya rasa macam makin kuat. Kalau betul ni bukan anak saya, so anak saya kat mana? So that is the moment yang kita time tu dalam keadaan yang sangat risau. Yelah. Dah lah baru lepas bersalin kan. So anak I kat mana? Point dia kat situ lah. Memang risau sangat-sangat. Ya. Puan Diana, selepas kejadian ataupun semasa kejadian tersebut, mungkin boleh kongsikan juga detik ataupun saat bila tahu sebenarnya ada kemungkinan atau memang betul lah tertukar bayi itu kan. Macam mana sebenarnya keadaan pada ketika itu, Puan Diana? Masa tu memang kita rasa sedih sangat sebab kita pun dah pegang anak Puan Siti dah 2 hari macam tu. Dan nak pulangkan baby tu. So yang masa yang sama pun saya fikir juga anak saya dekat mana. So memang beratlah perasaan tu. Kita nak lepaskan baby yang kita dah sayang. Sebab masa tu dah disusukan semua kan, dah cuba untuk yelah, segala proses kelahiran baru bayi itu semua dah dilakukan kan. Doktor melihat kepada situasi ini, apa implikasi yang paling ketara sekali dari sudut emosi yang boleh berlaku kepada ibu baru lepas bersalin, lepas dapat tahu yang keadaan ini berlaku ataupun terjadi pada dirinya? Waktu selepas kelahiran ni adalah satu masa yang agak berharga lah, maksudnya dari sudut kesihatan mental lah. Jadi kalau isu jadi, mereka akan menjadi shock, trauma. Tapi walau bagaimanapun saya tengok kedua-dua wanita di hadapan saya ini, saya rasa dia overcome this situation. Tengok daripada keadaan fizikal, daripada pertuturan mereka, mereka dapat menangani isu tersebut lah. Sebab mungkin kejadian itu berlaku 2 hari sahajalah. Tetapi jika mereka tidak boleh overcome isu tersebut, jika dia orang gagal mengawalkan perasaan mereka, akan mengganggu kesihatan mental lah dari aspek dan kadang-kadang bila masalah isu kesihatan mental ni, stres, kemurungan kan, akan menyebabkan penyakit-penyakit fizikal yang lain akan dominan lah, menyebabkan mungkin mereka collapse lah. Tetapi untuk hari ini saya ucapkan syabas kepada 2 wanita di hadapan saya ni kerana mereka boleh menangani isu tersebut walaupun agak terkejut apabila menerima yang anak tertukar. Saya boleh merasakan sebab saya juga seorang ibu. Ya. Sangat terkejut. Mungkin Puan Siti boleh kongsikan selepas apa sebenarnya prosedur kebiasaannya yang dilakukan di hospital kan sehingga boleh tertukar kepada kejadian bayi ini. Kalau nak di-recap balik momen-momen tersebut, dah dapat tahu kemudian apa yang dilakukan dan bagaimana perjumpaan pertama kalian selepas dapat bayi yang dilahirkan selepas mengetahui yang tertukar tu, Puan Siti? Okey, story dia macam ni tau cerita dia. Pertama, saya warded pada 11 hari bulan 6. Jadi pagi tu pukul 2.36 pagi, saya melahirkan anak saya yang kedua ni lah, Aiman ni. Jadi lepas saya melahirkan tu memang saya rasa sangat-sangat mengantuk lah. Lepas daripada bersalin tu, so I rehat sekejap, kita dihantar ke ward. Dan pagi tu saya request, 8.30 pagi saya request untuk anak saya. So gambar ni adalah gambar pertama kali saya dapat pegang anak saya. So anak yang
anak yang dihantar tu dah totally bukan anak saya dah pagi tu. Sebenarnya saya dah dapat anak orang lain. Yang gambar ni, yang gambar ni. Yang gambar tu dah orang lain. Saya dapat pagi tu dah anak orang lain dah. Saya hanya sempat tengok anak saya semata-mata masa dalam labor room saja. Okey. Dekat ward saya dah. Jadi ramai orang tak tahu macam diorang ingat saya tak cam ke bedong baby apa semua. Dia macam saya lahirkan anak saya dekat hospital swasta tu memang bedong baby ataupun pakaian baby ke apa semua memang bedong baby tu daripada hospital sendiri. Jadi kita dapat anak tu memang kita tak expect apa-apa. Inilah gambar pertama kali pagi tu saya pegang anak Puan Diana. Dan Puan Diana request juga baby setahu saya waktu tu. Dia request baby dan mereka hantar anak saya pada Puan Diana. So actually on the first day lagi dah tertukar. Jadi saya dah dapat anak Puan Diana terima anak saya. Saya sebenarnya masa awal saya tengok saja wajah anak Puan Diana ni, kita sebagai seorang ibu ada terdetik hati. Kita rasa macam betul ke ni anak aku? Sebab Siti lahirkan tu masa dalam labor room kita kan sempat tengok anak kita sekejap kan. So bila kita tengok, saya tengok anak saya tembam. Saya perasan dia macam besar. Tapi bila nurse hantar baby dekat dalam ward, saya tanya nurse, berapa berat baby? So dia cakap 2.31. Saya macam terkejut sebab anak saya yang pertama lahir pun 2.8. Yang kedua ni saya rasa macam lagi besar. Expectation saya mungkin 3 kilo lebih. Jadi terkejut perbezaan berat yang sangat jauh tu. Tapi hati ni kan macam takkan kita nak cakap tu bukan anak kita sebab dekat katil baby dah tertera nama saya kat situ. Oh, katil baby betul. Sekarang ni dekat katil tag baby sahaja betul. yang salah. Betul. Masa mereka hantar tu memang dekat katil baby ada nama saya dan mereka pun ada tanya saya untuk pastikan sama ada betul ke tidak tu baby saya lah kan. So kita tengok dah tepat, nama dah betul apa semua dan I cuma macam dalam hati waktu tu kita bila nurse dah keluar saya tengok suami, saya panggil dia, yang bangunlah, dia kepenatan mungkin sebab handle saya seharian sakit kan. So, yang bangunlah, cuba tengok anak ni betul ke anak kita. Saya tanya tu soalan dekat dia. Ada keluar pertanyaan tu? Ada, saya tanya sebab lain, nampak macam sangat lain kan. Tapi husband saya cakap, betul lah tu saya azankan dia macam tengah mamai. So tak apalah, saya minta dia ambil baby, saya susukan. Saya belai-belai dia. So bila kita tengok besoknya saya bawa dia balik, bawa baby tu balik lah, discharge. Waktu nak keluar daripada hospital, memang saya cakap terus terang, just check kat katil baby saja. Jadi kat katil baby memang betul nama saya dan kita keluar macam tu je. Saya pun tak perasan lagi, tak tengok lagi tagging apa semua. Dah balik je rumah. Lebih sekitar dalam pukul 7 lebih macam tu, waktu nak buang tag kaki kat baby tu, tengok nama ibu lain. Husband saya lah yang perasan sebelum nak buang. Dia tengok nama Puan Diana ada kat situ. Nasib baik perasan. Nasib baik perasan dan kalau suami saya buang, saya tak tahulah sampai bila-bila saya takkan tahu yang saya tertukar anak. Itu je saya boleh cakap sebab memang Puan Diana sendiri pun waktu tu tak perasan dah siap buang taggy dah. Dah buang tagging. So bahagian sana tak perasan. Dah sedip belah sini perasan lah. Husband saya tengok. Puan Diana pula macam mana masa dapat tahu tu? Adakah pihak hospital yang hubungi Puan Diana? Yes. Masa tu dia orang lah yang call pihak kami. Masa tu kita orang tengah makan malam and then dia call. So datang hospital lah. Dia dah cakap lah baby tertukar. Kata mungkin baby tertukar. Tapi ada rasa tak itu bukan anak Puan Diana masa tu? Masa beberapa hari tu? Masa dah berapa hari tu tak ada rasa. Tapi masa hari kedua dia hantar balik baby tu, suami saya tanya kenapa baby ni nampak besar. Macam tembam lah. Okey. Jadi ada momen-momen sebegitu juga. 2.5. Okey, doktor, mendengar kepada penceritaan kedua-duanya doktor, kita sebagai orang ramai, bagaimana sebenarnya kita ingin menyantuni kes begini pula dengan kedua-dua ibu ni berada dengan kita sebab ini bukan kes yang selalu terjadi ni doktor. Yalah, dalam situasi ini kita tak boleh ubah sejarah lah, benda tu telah berlaku. Yang apa kita harapkan adalah pihak hospital memperkasakan SOP bahagian ini supaya benda ini tidak berulang lagi.
Tetapi bagi kedua wanita yang di hadapan saya ini, insting keibuan mereka sangat kuat. Ya. So benda itu dah jadi macam buffer zone ataupun dia macam ada benda apa dipanggil mekanisme bela diri dia dah ada tau. So bila dia dapat tahu yang anak dia tertukar, macam dia punya gut feeling dia dah bagi tahu yang ini bukan anak dia. Jadi penerimaan kesudian menerima isu tu adalah lebih macam positif lah. Saya tengok mereka kedua-dua ini memandang masalah itu secara positif. Kemudian mereka dapat mengawal emosi mereka lah. Mungkin insting keibuan tu dah ada yang ini bukan anak saya, menyebabkan mereka boleh mengawal emosi mereka hingga tidak lebih teruk lah dari sudut psikologi. Mungkin rasa apa yang mereka rasa sekarang ini adalah disappointed ataupun rasa macam tak puas hati lah atas keputusan pihak hospital lah. Ya, tapi pastinya setiap perkara yang berlaku tu ada hikmah di sebaliknya. Macam lihatlah kalian berdua kan telah pun menjadi sahabat selepas perkara ini berlaku. Kalau tidak mungkin tak kenal antara satu sama lain. Puan Siti, mungkin itu antara perkara positif yang berlaku di sebalik kejadian yang pastinya menduka citakan sedikit ini. Alhamdulillah atas apa yang berlaku ni, of course masa mula tu kita macam sedih, tapi bila dapat tahu anak tertukar tu paling pertama adalah saya nak anak saya dulu. Tu je first thing yang tak fikir yang lain. Lepas tu bila dah berlaku begini, alhamdulillah dapat kenal Puan Diana. Mereka pun dapat keluarga yang baik. Lepas tu kita dapat macam saya sendiri pun dapat anak susuan. Tak sabar nak tengok mereka membesar sekali kan. So baik, Siti saya tanya. Jadi geng. Dah besar jadi geng. Boleh saya tanya? Boleh doktor, silakan. Siti rasa macam mana? Sebab dalam hati Siti ni, Siti rasa ada gut feeling macam yang ni bukan anak saya. Tapi bila benda yang suspek tu menjadi realiti, adakah you rasa lega? Okay, doktor. Actually macam ni, masa yang membuatkan saya terdetik tu bukan anak saya. Sebab saya, ini second anak saya tau. Jadi anak pertama saya macam mana muka dia masa baru layan. Dan masa dalam labor room tu saya sempat tengok selintas wajah anak saya dan macam mana rupa badan dia semualah. So bila saya dapat anak yang lain tu, yang membuatkan terdetik tu sebab masa mula-mula saya dalam labor room tu, saya cakap sebiji macam Adam. Adam ni anak pertama saya. Jadi bila sampai baby yang lain, wajah dia dah macam lain. Tu saya macam rasa something. Dan bila saya dapat tahu yang tertukar, pertama kali saya jumpa dengan Puan Diana dan kita swap baby balik, saya pegang anak saya tak tengok kaki doktor. Saya tengok je wajah anak saya cakap, ya Allah samanya macam Adam. Saya cakap, sebiji macam Abang Adam. So saya cakap, memang betul lah ni anak saya. Walaupun orang kata kalau macam orang lain mungkin nak check dulu tag kaki dulu kan, saya tak. Saya tengok wajah je, saya cakap, betul ni anak saya. Okey, itulah yang berlaku dan pastinya kita harapkan segalanya dipermudahkanlah untuk kalian kan. Hari ini juga kita nak terima kasih pada doktor sedikit sebanyak menyentuh dari sudut emosi ibu. Terima kasih kalian semua. Doktor boleh sambung sesi kaunseling di luar siaran ni. Boleh kekal berada dalam maya tu. Puan Diana, terima kasih banyak. Semoga dipermudahkan. Tak sabar melihat perkembangan bayi-bayi kalian ni. Yalah, kita curi masa sekejap je dah boleh sambung dah melayan boleh sambung sesi ni, silakan. Tahniah kepada kedua ibu muda ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia Dr. Fauzia Saad, pakar psikologi, kaunseling UPSI, dan kita ada juga Puan Siti Suryani dan salah seorangnya Puan Diana Hanani, ibu yang berlakunya pertukaran bayi ni memang jadi sejarah yang tidak dapat diubahkan. Tapi Hanif, betul kalau kita ni dah hari-hari lakukan kerja yang sama, kadang-kadang adalah kesilapan dari sudut ini dan sana kan. Tapi saya tertarik naluri keibuan tu. Anim sebagai ibu, mungkin pertama kali jadi ibu saya nervous lagi. Saya tanya betul ke berapa teks, saya cek banyak kali. Saya ada perasaan tu, tak tahulah mungkin ibu yang lain kan. Okey, itulah perkongsian kita. Pastinya kita nak anda semua ambil dari sudut positif.